Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dapat kita terus mempelajari kitab yang penuh dengan keberkatan ini, iaitu kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiya'an. Dan kita telah sampai kepada bab yang ke-50, iaitu Babul Khawf. Bab dalam menyatakan kelebihan perasaan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada kemurkaannya, takut kepada azab dan siksaannya, takut kepada pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan takut itu adalah salah satu daripada tanda-tanda keimanan seseorang. Orang yang beriman pasti akan berasa takut apabila mendengar amaran-amaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendengar siksaan-siksaan yang Allah sediakan kepada orang-orang yang menderhakai dan melakukan jenayah dan kezaliman. Orang yang beriman pasti hatinya gentar apabila membaca tentang kisah ahwal keadaan api neraka. Orang yang beriman pasti takut apabila mendengar siksaan kubur, dan dia akan sentiasa memohon kepada Allah agar mengampuni dosanya dan menyelamatkan dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Kalau seseorang itu Muslim ataupun mukmin, tiba-tiba dia tidak merasai takut apabila mendengar berita tentang azab Allah Subhanahu wa taala ataupun cerita tentang neraka, cerita tentang kemurkaan Allah, maka dia perlu cek baliklah iman dia. Iman dia dalam bahaya. Sama ada tak ada iman langsung ataupun imannya sangat nipis. Dan ataupun masalah hatinya terlalu keras. Hatinya terlalu keras. Jadi Islam yang diwarisi daripada keturunan ibu bapa itu tidaklah menjamin seseorang itu terus mewarisi iman ataupun memiliki iman yang sebenar. Jadi salah satu tanda kita nak cek adakah kita ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan melihat hati kita ada tak perasaan takut dan gentar apabila disebut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Daripada situlah orang yang mukmin yang sebenar, dia tidak akan melakukan kezaliman, jenayah kepada orang lain. Kalau tersilap melakukan dosa lantaran nafsunya yang kuat ataupun terpengaruh dengan bisikan syaitan, dia akan bersegera, sebaik saya sedar, dia akan bersegera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melengah-lengahkan taubat. Baik. Ayat pada surah Ali Imran qala Allah azza wa jalla wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Surah 28 ni sebahagian daripada ayat. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada kamu semua, wahai manusia dan jin, akan dirinya, akan zatnya. Maksudnya Allah memberi amaran kepada kita semua tentang bahaya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah memberi amaran terhadap dirinya sendiri. Maksudnya hati-hatilah wahai manusia semua, jangan biar aku marah dan murka kepada kamu ataupun aku tidak redha kepada kamu. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah.
Jadi Allah memberi amaran zatnya kepada kita semua, maka jangan sekali-kali kita terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Abasa wa Tawalla ayat 34 sehingga 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari yang mana seseorang itu lari daripada saudara kandungnya sendiri dan daripada ibunya dan ayahnya sendiri dan daripada istrinya dan anak-anaknya sendiri. Jadi pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, apabila Allah Ta'ala menzahirkan kemurkaan dia kepada seluruh makhluk dan seluruh manusia daripada Nabi Adam AS sehinggalah manusia terakhir, akan dibangkitkan untuk dihimpunkan di padang mahsyar, dan Allah menzahirkan kemurkaan dia. Pada ketika itu setiap orang lari, maksudnya masing-masing takut, sangat takut kepada kemurkaan Allah dan bimbang terhadap nasib dirinya, sehingga dia terlupa, dia tidak lagi fikir tentang saudaranya, adik-beradiknya, tak terfikir lagi tentang ibu bapanya, daripada isterinya, tidak terfikir lagi tentang anak-anaknya kan. Kenapa? Kerana terlampau takut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seseorang manusia lari lintang pukang. Yafir maksudnya lari bersungguh-sungguh daripada saudaranya sendiri, daripada ibunya, daripada ayahnya, daripada istrinya dan daripada anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, bagi setiap seseorang daripada mereka, daripada manusia, pada hari itu ada urusan yang menyibukkan mereka daripada orang lain. Masing-masing sibuk dengan masalah dan risiko sendiri kan. Masing-masing tidak pedulikan apa jadi pada orang lain. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, takutilah kamu semua akan Tuhan kamu, kerana sesungguhnya gegaran dan goncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat. Pada hari itu kamu akan melihat setiap ibu yang menyusukan anaknya tazal maksudnya lalai ataupun apa terjemahan dia tepat? Apa dia terjemah? Tazal melupakan. Zuhul ni maksudnya dia bukan lupa biasa. Zuhul ni ialah kelupaan ataupun kelekaan yang hasil daripada apabila seorang itu berada dalam situasi yang sangat menakutkan, sangat membahayakan. So ketika itu dia terlupa kerana terlampau takut. Dia terlupa dan terlepas kan daripada anak yang dia susukan. Maksudnya anak yang sedang, ibu yang sedang menyusu anaknya, dia boleh lemparkan anak dia begitu saja tengah-tengah susu. Jadi ibu yang menyusu, dia sangat sayang pada anak dia, sifat kasih pada anak dia, sanggup korbankan dirinya kan demi anaknya. Tapi pada hari kiamat nanti, kerana sangat dahsyat kemukaan Allah dan kebinasaan agung yang Allah tunjukkan, zahirkan, sehingga ibu-ibu yang sedang menyusu terus terlupa pada anak, dan dia biar anak dia begitu saja kan, lemparkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha,
Dan setiap ibu yang mengandung menggugurkan kandungannya, kandungan tergugur kerana terlampau takut. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kamu melihat manusia-manusia pada ketika itu mabuk, sedangkan sebenarnya mereka bukan mabuk. Tetapi walakinna azaballahi syadid, tapi yang menyebabkan mereka berkeadaan seperti orang mabuk, gila, orang tak sedar diri, ialah azab Allah itu amat pedih. Kerana azab Allah pada hari kiamat itu amat dahsyat dan pedih. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Al-ayat. Imam Nawawi dia suruh kita baca ayat ni pun habis. Dia petik sikit saja. Sebab dia kata al-ayat. Maksudnya, aku petik permulaan, kamu hafal Quran, kamu baca sendiri. Tapi malangnya kita tak hafal Quran, kita pun bukalah Quran. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surah Ar-Rahman ayat ke-46. Jumpa Surah Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, jumpa ayat 46. Dan bagi orang yang takutkan kedudukan Tuhannya, kedudukan di sini maksudnya pangkat dan keagungan Allah SWT. Dan bagi orang yang takut kedudukan Tuhannya, maksudnya maqam Tuhannya, pangkat Tuhannya, dia takut, dia gerun kebesaran Allah SWT. Bagi mereka apa dia? Ada dua syurga, dikurniakan dua syurga. Bukan satu, tapi dua. Ada setengah ulama kata dua syurga, syurga satu di dunia, satu di akhirat. Syurga dunia ialah ketenangan iman, kebahagiaan hidup. Dan ada pula kata jannatan, dua syurga itu dua syurga di sana, di akhirat kelak. Dua darjat ataupun dua pangkat, dua taman. Ayat 62. Ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ayat 46. Dia juga ayat nombor 2. Itu wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang mana satukah lagi antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, kamu nak dustakan? Zawata afnan, dua syurga tadi, dua taman syurga tadi mempunyai ranting-ranting yang rimbun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang mana satukah lagi di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang ingin kamu dustakan? Fihima ainani tajriyan. Di dalam dua syurga itu ada dua air mata air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang mana satukah lagi di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang ingin kamu dustakan? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Dalam dua syurga itu, daripada setiap dua syurga itu, fakihat, dan pada kedua-dua syurga itu, dalam dua syurga itu ada segala, setiap sesuatu daripada jenis buah-buahan
secara dua jenis ataupun zaujan. Setiap buah ada dua jenis. Kita kena belajar tafsir. Apa maksud dua jenis ni? Ha? Baik, tak apa, nanti kita tak naklah keluar tajuk pula. Tapi di sini Allah sebut bagi orang yang takutkan kedudukan Tuhannya, baginya dua syurga. Sekejap. Kita tengok apa Ibnu Katsir kata. Ada sebagian ulama kata dua syurga, satu syurga di dunia, satu syurga di akhirat. Syurga di dunia ni macam mana? Ketenangan iman, ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup, selamat daripada bahaya, hidup maksudnya solat yang khusyuk, mengenal Allah SWT. Sekejap, saya tengok apa Ibnu Katsir kata. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقي عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله قال تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره. ويقول الله تعالى ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى ولم يطغى ولا آثر الدن. طيب, tapi kebanyakan tafsir yang lebih kuat seperti tafsir Ibn Abbas dan sebagainya mengatakan dua syurga itulah hakikat dua syurga. Dia dikurniakan dua syurga, maksudnya dia ada dua rumah dalam syurga, dia ada dua taman dalam syurga, dia ada semua dua-dua kan, dua isteri dalam syurga, semua dua-dua. Ada pula kata maksud jannatan dua syurga tu maksudnya untuk jin dan manusia. Kan Allah dalam surah Ar-Rahman semua Allah gunakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Okay? Maka dengan mana satukah lagi di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua tu sebenarnya jin dan manusia. So waliman khafa maqama rabbih, bagi siapa yang takutkan kedudukan Tuhannya, sama ada jin dan manusia, dua syurga, satu syurga untuk jin, satu syurga untuk manusia. Ada tafsiran itulah. Jadi berbagai tafsiran. Yang pentingnya siapa yang takut kepada Allah, benar-benar takut, ada perasaan takutlah hati dia, dia ada balasan syurga di akhirat. Okay, walaupun dia melakukan dosa, pernah melakukan dosa, okay? Walaupun dia pernah berzina, wala'iyyazubillah, dia pernah buat dosa-dosa besar, kalau dia bertaubat lepas itu dan hati dia ada takut kepada Allah, okay, maka baginya syurga. Wa qala ta'ala wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Dia takut ni dia bukan boleh berlakon ataupun buat-buat. Dia memang perasaan dalam hati yang Allah campakkan. Orang yang tak berfikir, tak merenung makna-makna ayat Al-Quranul Karim, tak berfikir tentang kehidupan, dan lalai leka dengan dunia, hati dia keras. Dia hanya fikir duit, nak buat duit saja, ataupun dia hanya fikir untuk dapat kesenangan dunia.
akhirnya hati dia keras, dia tak ingat akhirat langsung dan sebagainya. Maka orang ni dia sebenarnya imannya dalam bahaya, sebab kayu pengukur seorang itu beriman mesti ada perasaan takut. Kalau bila dengar neraka Allah, api neraka, dia tak rasa takut, rasa biasa je. Kalau orang kata ni dosa ni kamu buat, nanti Allah Ta'ala, kalau kamu tak bertaubat dan kamu buat juga ni, dan ataupun tak sempat taubat, kamu akan dimasukkan dalam api neraka. Lalu dia tak rasa takut, rasa biasa, bahkan dia gelak lagi kan, dia ketawakan lagi. Itu sebenarnya bahaya lah, iman dalam bahaya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan bayu. Wa qala ta'ala wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uuh innahu huwal barrur rahim. Dan sebahagian mereka, yakni ahli-ahli syurga, menziarahi sebahagian yang lain sambil saling bertanya antara sesama lain. Jadi antara nikmat ahli syurga ni, mereka boleh menziarahi antara satu sama lain, walaupun berlainan pangkat, berlainan darjat. Syurga ni antara satu darjat dengan satu darjat ni ibarat antara langit dan bumi kan. Walaupun begitu, mereka diberi ruang oleh Allah Ta'ala untuk ziarah menziarahi. Jadi bila ziarah menziarahi, antara perbualan ahli syurga, Allah sebut di sini, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. So mereka mengenangkan masa mereka hidup di dunia. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu, masa kehidupan di dunia dulu, sebelum ini, mushfiqin, sangat takut pada ahli keluarga kami. Maksudnya kami bukan saja takut kepada diri kami, kami juga takut kepada ahli keluarga kami. Kami jaga betul-betul ahli keluarga kami, jaga anak-anak kami, jaga solat, kami jaga solat mereka, kami jaga isteri, aurat isteri kami, isteri anak-anak perempuan kami. Kami betul-betul takut kepada Allah. Kami tak abaikan syariat Allah SWT. Famanna Allahu alaina, maka Allah Ta'ala mengurniakan nikmatnya ke atas kami. Wa waqana azabas samum, dan menyelamatkan kami dan memeliharakan kami daripada azabnya yang amat beracun, ataupun dalam makna yang lain, azab api neraka yang mempunyai as-samum ni ialah ada dua makna. Satu makna dia daripada sum, racun. Satu lagi maknanya ialah udara ataupun angin yang amat panas. Okay. So api neraka dia membakar, dan api itu mempunyai angin, okay, ataupun kita panggil bahang yang amat panas. Wal-ayazubillah. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dulu masa di dunia, kami sebelum ini masa di dunia, nad'u, kami sentiasa berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kami dan ahli keluarga kami daripada api neraka. Sebab itu antara doa yang Allah Ta'ala ajar kita bacanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan salat, dan juga daripada kalangan zuriatku, jadikanlah mereka golongan yang mendirikan salat. Wahai Tuhan yang memperkenankan doa, wahai Tuhanku, ampunilah daku dan kedua-dua ibu bapaku, dan bagi kepada sekalian orang-orang yang beriman, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina, pada hari hisab. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dialah, yakni Allah, Tuhan yang maha kebaikan, maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, Ar-Rahim, maha penyayang. Jadi ayat-ayat dalam bab ini berkaitan dengan tajuk takut kepada Allah ni sangat banyak. Jadi Imam Nawawi kata al-gharadu al-isharatu ila ba'dihha wa qad hasal. Jadi tujuan Imam Nawawi petik ni untuk memberi sedikit isyarat ataupun petunjuk kepada sebahagian daripada perkara-perkara ataupun ayat-ayat yang
membantu untuk kita membina ataupun menyuburkan rasa takutlah hati kita dalam Al-Quranul Karim. Jadi sangat banyaklah siapa yang tadabbur, siapa yang menghayati isi kandungan Al-Quranul Karim, dia akan timbul perasaan takutlah hatinya. Hati dia akan lembut dan lunak apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu sifat orang yang beriman. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat kami ini ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, saya lembutlah hati mereka. Jadi kalau kita fikir, kalau api di dunia pun kita tak tahan. Okay, kita bakar lilin ataupun ambil pemeti api, kita cuba nyalakan, letak pada jari kita kan. Apatah lagi kalau wala'iyahzubillah orang yang dibakarlah api neraka. Ada, saya teringat masa belajar di Syria dulu, beberapa orang share cerita-cerita ni, mungkin cerita ni terkenal kot kat Syria, tapi ramai share yang ceritalah cerita ni. Ini saya pernah cerita di sini. Ada orang kampung, seorang kampung pakcik ni, dia satu hari dia sedang baca ayat Al-Quranul Karim, kemudian dia lalu berkenaan dengan ayat-ayat cerita pasal neraka. Macam mana bahana panasnya api neraka, siksaan Allah terhadap manusia yang kafir kan. Lalu dia kata, ya Allah, di manakah sifat kasih sayangmu, rahmatmu? Apa perlu untuk engkau bakar hamba-hambamu kan? Dia macam tak puas hati lah. Dia kata, pasal apa Allah Ta'ala cipta neraka? Bukankah Allah itu maha rahmat, maha penyayang, maha pengasih? Lalu dia keluar daripada satu hari daripada masjid. Satu hari kemudian dia nak lalu di tepi pasar kan. Sebelum dekat-dekat nak masuk pasar tu, tiba-tiba ada 2-3 orang jahat lah kan, datang rompak dia. Bukan saja rompak segala duit yang ada dalam poket dia kan, bahkan dia orang belasah dia kan. Belasah dia, kemudian rampas kenderaan dia, basikal dia kan. So dia jatuh dalam keadaan terluka, teruk lah kan, dia belasah kan, orang tua-tua. Lalu dia pun terus angkat tangan kan, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, mabkafi narain ya Rabb. Wahai Tuhanku, tak cukup satu neraka, 2 neraka. Oh, dia faham maksudnya. Ada dunia ni, Allah yang mencipta manusia, Allah maha mengetahui. Memang ada di kalangan manusia yang layak untuk, sebab terlalu kejam dan zalim, itu baru dia kena sikit kan. Dia tak tengok diktator yang bunuh rakyat dia, yang berseksa orang-orang yang reformis yang menentang dia kan, lagi dengan kejam. Jadi sebenarnya Allah itu maha mengetahui dan maha adil kan. Allah tahu bagaimana nak mengadili hamba-hambanya. Yang dimasukkan api neraka itu memang layak kan, sebab dia terlampau kejam dan zalim dan dia tak nak berubah. Wa ammal ahadithu fakathiratun jiddan fanadhkuru minha tarafa wa billahi taufiq. Adapun hadis-hadis, maka sangat banyak sekali tentang bab takut ni kan. Maka kami akan menyebut sebahagian daripadanya, dan hanya dengan Allah lah permintaan taufik. Daripada Abdullah an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Daripada Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bercerita kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan dialah yang sangat benar dan dibenarkan. Rasulullah SAW adalah seorang yang sentiasa benar, bercakap benar dan dibenarkan. Apa yang baginda cakap, semuanya akan dibenarkan oleh orang yang insaf. Ataupun Allah membenarkan segala percakapan dan kenyataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di kalangan kamu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, dikumpulkan ataupun dihimpunkan penciptaannya, maksudnya ditakdirkan dan dihimpunkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sitis air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian dia berkembang menjadi segumpal darah. Alaqah ni darah, mithla dhalik seumpamanya. Saya 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai segumpal darah, alaqah. Summa yakunu mudghatan misla zalik, kemudian 40 hari sebagai segumpal daging, seketul daging. Okey. Dia semuanya apa? 120 hari, 4 bulan. Perubahan seseorang itu Allah jadikan masa dalam perut ibunya 40 hari dia berubah pada satu tahap, kemudian 40 hari berubah satu tahap lagi, kemudian 40 hari berubah pada satu tahap lagi yang lebih kompleks. Summa yursalul malaku, kemudian diutuskan seorang malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan di dalamnya ruh. Sebab itu sebahagian ulama fiqh mereka kata harus bagi seorang ibu menggugurkan anaknya sebelum 120 hari, sebelum ditiupkan roh. Wallahu alam, ni kita tanya doktor lah. Betul. Janin itu dia hidup. Doktor tak ada doktor. Siapa doktor? Doktor semua berhijrah. Jadi khilaf panjang lebar lah di kalangan ulama. Sebagian ulama kata 40 hari saja. Lepas 40 hari itu dah baby itu dah mula ditiupkan roh. Wallahu alam, tapi segi zahir hadis ni 120 hari lah kan. Sebab ayat ini ayat Nabi SAW, summa yursalul malaku, kemudian selepas 120 hari dia diutuskan satu malaikat, lalu malaikat itu meniupkan di dalam baby itu roh kan, nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan akan malaikat itu untuk menulis 4 patah perkataan. 4 patah perkataan ni maksudnya perintah ataupun ketetapan, 4 ketetapan. Iaitu rezekinya, berapa rezeki dia. Okay. Rezeki ni apa? Sesuatu yang kita dapat manfaat. Yang duit simpanan bank tu belum tentu rezeki. Mungkin rezeki waris kan. Rezeki ni ialah sesuatu yang dimanfaat oleh seseorang. Apa yang dia makan,
Apa yang dia minum, apa yang dia pakai, kesihatan dia, ilmu pun rezeki juga, kefahaman, Allah bagi kefahaman, rezeki. Apa yang dia dapat manfaatkan, okay? Itu rezeki. So itu telah ditulis secara detail, berapa banyak dan selama bila, okay? Wa ajalihi, dan ajal umurnya, umur panjang dah ditetapkan. Dan wa amalihi, dan amalannya. Ini mak ajaib, amalannya. Maksud apa yang dia buat, baik buruk semua ditulis, telah ditetapkan. Maksudnya apa? Allah tahu, dan dia akan buat seperti mana yang Allah tahu. Ini antara keagungan Allah SWT yang kita tak boleh nak faham. Itu dia, sebab dia Tuhan, dia yang cipta kita, dia tahu lah. Bahkan itu konsep qada dan qadar yang ramai orang tak faham, sebab dia kiaskan Tuhan tu macam kita. Dia ingat Allah itu macam kita, cara pentadbiran ataupun cara perancangan Allah macam kita makhluk. Kita jahil, banyak perkara yang kita tak tahu, mana baru tahu. Allah ni ilmu dia sedia ada. Dia telah mengetahui segala-galanya. Sebelum apa-apa yang ada, ketika itu hanya dia je ada. Dia dah tahu dah apa akan berlaku sampai bila-bila. So macam ni, kita nak bayang tu memang tak boleh bayang. Kalau bayang usaha untuk fikir kan, memang jadi gila lah. Senang cerita, kita takkan faham. Wa amalihi, dan jadi Allah SWT ilmunya dia dah tahu dah kan. Jadi tak boleh nak kelentong, nak tipu dia lah kan. Apa saja dia dah tahu dah. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan sama ada celaka sampai, maksudnya takdir tu sampailah akhirat lah. Celaka masuk neraka, aw sa'id, ataupun bahagia masuk syurga. Kemudian Nabi SAW bersumpah, fawallazi la ilaha ghairuhu, demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, demi zat yang tiada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di kalangan kamu, la ya'malu bi'amali ahli jannah, bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan ahli syurga, buat baik dan sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehinggalah tidaklah ada jarak antaranya dengan syurga itu melainkan zira'. Apa maksud zira'? Sehasta punya nah. Sini. Ini sejengkal. Zira' sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu mendahulu ke atasnya kitab. Kitab ni maksudnya ketetapan Allah SWT, takdir Allah SWT. Fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia pun melakukan pekerjaan amalan ahli neraka. Kemudian dia mati, fayadkhuluha, lalu dia memasuki neraka. Maksudnya amalan jahat dia tu, amalan ahli neraka itu membatalkan semua amalan syurga dia. Wa inna ahadakum, sebab apa dia buat itu? Sebab dia tertulis di kalangan ahli neraka. Celaka. So ada sebab dia ialah, last sekali dia ada ending dia dengan amalan yang jahat, amalan yang zalim. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sesungguhnya seseorang di kalangan kamu bersungguh-sungguh melakukan amalan ataupun pekerjaan ahli neraka, perbuatan, tindakan ahli neraka. Sehinggalah, maksudnya semua kejahatan, kezaliman, jenayah semua dia buat. Sehinggalah tiada antaranya dan antara neraka itu melainkan sehasta. So jarak dekat sangat dengan neraka, hasil daripada tindakan dan perbuatan dia. Tiba-tiba mendahului akannya oleh ketentuan kitab Allah SWT. Maksudnya qada dan qadar, ketetapan Allah Ta'ala mendahului amalannya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, lalu dia pun beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha, lalu dia pun memasuki syurga. Dia mati dan masuk dalam syurga, sebab ending dia baik. Dia bertaubat kepada Allah, lalu dia melakukan amalan ahli syurga. Kalau kita baca kisah para sahabat, kita akan jumpa ramai juga di kalangan sahabat yang lepas dia masuk Islam, dia tak buat amalan apa pun, kan? Dia pergi join Rasulullah berjihad, tiba-tiba mati syahid, kan? Ada tak sebab sembahyang pun, kan? Syurga, kan? Jadi hadis ni sebenarnya kalau kita renung, memang menakutkan. Tak ada jaminan, okay? Sebab tu seseorang dia kena sentiasa beringat, sentiasa jangan lupa diri.
Jangan berasa diri hebat, sebab dia kena berasa sentiasa rasa takut kepada Allah SWT, sebab dia tak tahu apa kesudahan yang telah dituliskan untuknya. Dalam masa yang sama dia mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan ending yang baik dan soleh daripada Allah SWT. Dia berdoa. Maksudnya apabila seseorang itu berada dalam zon orang soleh, dia jangan act lah kan. Dia tak boleh hina ataupun pelekeh orang-orang yang masih lagi dalam kelalaian, masih lagi leka dengan dunia, duk buat maksiat, masih lagi tak kenal surau dan masjid. Okay, masih lagi duk main bola waktu maghrib kan. Kita main maghrib, kita jangan pandang dia orang dengan pandang lekeh kan. Kita kena pandang dengan simpati kan. Betul. Sebenarnya surau ni CCTV. Surau kami ada CCTV. Saya boleh kontrol di sini, tengok tahu-tahu tengok ni bawah. Ada. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan hadis ni memang menakutkan kan. Para ulama berkata apabila kita atas dunia ni, kita terbang ke akhirat dengan dua sayap. Okey. Satu sayap khauf, takut kepada Allah, satu lagi sayap roja. Kalau salah satu tak boleh terbang, kan? Tak sampai. Nak terbang ke akhirat kepada Allah, kepada Allah mesti dengan dua sayap. Satu sayap takut, satu sayap harap, rojak. Rojak lah masalah. Nanti kita akan baca bab rojak. Apabila kita berada dalam keadaan sihat dan kuat, kita kena lebihkan bahagian takut. Okay? Kena balance kan. Tapi balance tu bukan makna sama. Ikut keadaan. Okay? Kalau ketika kita sihat dan kuat, kita kena lebihkan takut. Sebab masa tu ada nafsu, ada keinginan, ada harta, ada duit, boleh buat apa saja. Masa tu kena lebihkan perasaan takut. Ingat, takut pada Allah SWT. Tapi bila kita makin tua, okay, makin dekat dengan kematian, kita kena lebihkan rasa harap dan bersangka baik dengan Allah SWT. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
ending. Okay, ending. Sebab tu penting kita selalu minta kepada Allah agar matikan kita dalam husnul khatimah. Sebab itulah masa yang sama kita tak boleh putus asa. Kalau ada di kalangan adik-beradik ataupun kawan kita yang terlanjur buat kesesatan ataupun buat maksiat dan dia terus buat, kita tak boleh putus asa untuk berdakwah, ajak dia kepada kembali ke pangkal jalan. Okay? Sebab yang penting ialah last kali tu, sebelum dia mati tu biar dia bertaubat kan. Dalam masa yang sama pula kita tidak boleh mendabik dada dan berasa bangga dengan amalan soleh yang kita buat, sebab kita pun tak tahu macam mana ending kita kan. Tapi ini tidaklah bermakna kita perlu menyerah diri, tidak berusaha kan. Seperti mana perbahasan qada dan qadar yang telah kita bincang begitu detail pada satu ketika dululah. Jadi ada tak siapa yang keliru tentang hadis ni? Jelas kan? Tak ada masalah kan? Okey. Amal usaha, amalihi diterjemah usaha. Usaha boleh juga lah kan. Berusaha beramal. Dia sehinggakan perbuatan kita pun Allah dah tahu lah. Dia dah tulis dia tiap. Sedetail lah. Kita kerja apa, kita usaha kita buat apa. Secara detail Allah Maha mengetahui. Sebab dia yang ciptakan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Jadi ilmu Allah sangat detail dan halus. Bahkan isi hati kita dia tahu. Dia Maha mengetahui apa kita terlintas, apa kita nak azam niat apa. Dia Maha mengetahui. Sebab itu Allah SWT ni Tuhan yang sangat agung. Dia Maha mengetahui. Sebab tu kalau kita fikir balik, so kita hambanya yang kerdil ni nak lari mana kan? So nak lari mana tak mau ikut dia, tak mau ikut perintah dia. Jadi sebab tu sebenarnya sifat takut ni nak datang kena berfikir. Kalau lalai leka dia tak akan datang. Sifat takut ni, zikir sebut nama Allah tapi leka lalai tak akan datang. Dia kena guna fikiran. Dia kena renung, kena apa? Penting. Sebab kalau setiap orang yang berfikir, dia pasti akan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah baru ni bincang pasal apa? Jumaat baru ni. Mesti tidur lah khutbah ni. Tak dapat clear. Bincang apa khutbah baru ni? Tajuk apa? Musafir. Kau tak sembahyang Jumaat Mesti tidur. Orang kata dia tidur. Tajuk khutbah ialah hak asasi manusia. Okey. Khutbah tu bagus, agak menarik tajuk dia. So dia berbahaskanlah ada sebahagian pihak yang persoalkan tentang hukum-hukum Islam dan mereka beralasankan untuk membela hak asasi manusia, kebebasan manusia memilih dan sebagainya. Misalnya hak untuk lesbian kan. Dia kata manusia bebas nak pilih apa pun kan. So dalam khutbah tu cuba jawablah. Kita nak hak asasi manusia tapi berlandaskan Islam. Tapi sebenarnya bagi saya hujah tu susah sikit. Tak berapa berpijak. Tak boleh kalahkan hujah tu. Hujah yang betulnya ialah itu sebenarnya persoalan ranting. Hak asasi manusia ni persoalan ranting, bukan asas. Persoalan yang paling besar ialah hak asasi Tuhan yang ciptakan manusia. Apa duk kira hak manusia? Hak Tuhan dulu. Dia yang ciptakan kita. Baik kalau kamu kata Tuhan tak ada, mari kita bincang sebab apa, kenapa kamu kata Tuhan tak ada? Baik kalau kamu kata Tuhan itu selain Allah, mari kita bincang kenapa kamu kata Tuhan itu selain Allah. Mari kita cari Tuhan yang sebenar dulu. Kemudian apa hak dia terhadap kita. Lepas tu barulah bincang pasal hak manusia. Selagi tak kenal Tuhan yang sebenar, buang masa ya bincang berdebat pasal hak asasi manusia. Sebab dia punya pemikiran, dia punya persepsi, cara dia lah, cara kesesatan dia lah, dia tak kenal Tuhan. Jadi sebelum nak bincang hak manusia, hak asasi manusia, bincang hak asasi Allah Ta'ala, hak Allah SWT sebagai Tuhan. Okay.
Dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan segala-galanya. Apa tujuan dia ciptakan semua ni? Apa hak dia? Apa tanggungjawab kita terhadap dia? Itu lebih penting kan. Itu dunia sekarang tak bincang pun kan. Dia bincang hak kucing, hak anjing. Padahal hak Allah. Okey. Sebab itu Allah SWT sangat murka pada orang yang syirik kepada dia. Sebab dia orang ni sangat kurang ajar. Maksudnya Tuhan yang sangat buat baik pada dia, ciptakan dia, pelihara dia, tiba dia pergi sembah orang lain ataupun dia tak sembah langsung kan. Semua saya sangat biadab kan. Macam kita buat baik pada seorang, bela dia, macam anak derhaka lah kan pada saya. Jaga dia baik, tiba-tiba dia terajang sepak kita ataupun buat tak tahu kita. Walaupun dia berterima kasih pada seluruh dunia, tapi dia tak berterima kasih pada mak dan ayah dia, kurang ajar orang. Itu adakah orang yang baik kan? Sama juga ni kan. Dia buat baik dengan semua binatang, dia jaga binatang, dia buat baik dengan manusia, tapi dia paling jahat dengan Tuhan yang ciptakan dia. Apa guna kan? So bagi saya persoalan itu lebih penting. So itu pergi pada dasar kan. Jadi mungkin dia orang akan kata agama lain ataupun orang yang bebas, yang free thinker ni kata, tapi kami tak percaya Tuhan. Mari kita bincang, saya pun tak percaya Tuhan. Betul ke Tuhan tak ada? Bagi hujah, bagi dalil. Betul ke Tuhan ni 2, 3? Betul ke ada Tuhan anak, Tuhan isteri? Bincang lah, berdebat. Guna logik, tak guna Al-Quran. Tapi dengan syarat, kalau jumpa kebenaran, jangan ego sombong, tunduk. Saya pun bersedia untuk buang apa tu kita kata dalam berdebat ni, Allah ajar kita supaya kita cari titik pertemuan dengan musuh ataupun seteru kita lah kan. Kita bersedia, maksud kita mula pada kosong. Kita andaikan Tuhan ni tak ada. Apa kesimpulan dia? Apa natijah dia? Okey, sampai tahap tu, maksud Allah ajar berdebat sampai tahap tu kan. Qul inni a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah olehmu wahai Muhammad SAW, sesungguhnya aku hanya menasihati kamu dengan satu perkara je, iaitu mari kita duduk ataupun berdiri, berfikir, bincang, sama ada berdua ataupun bertiga ataupun seorang-seorang, fikir seorang-seorang. Adakah kawan kamu ni gila? Muhammad ni adakah dia gila kan? Ataupun kita buat topik ni, adakah Allah itu tak ada? Ataupun Allah itu ada anak, ada isteri yang sebenar? Adakah Tuhan, apa maksud Tuhan yang sebenar? Itu bincang, itu soalan pokok kan. Dia persoalan pokok dia tak nak bincang, duk bincang ranting. Duk bincang pasal apa? Orang Islam ni perempuan wajib pakai tudung. Oh, ni satu mengikat kebebasan wanita. Sampai bila pun, kalau duk bincang masalah ranting sampai bila tak selesai kan. Tapi bila bincang masalah pokok dah selesai, kita percaya ada Tuhan dan Tuhan itu Esa, dan kita percaya Al-Quran ini adalah kata-kata dia, perintah dan larangan dia, dan kita adalah hamba, kita amat berhajat pada dia. Dia yang bela kita daripada kecil sampai mati. Lepas tu dia suruh kita pakai tudung. Apa masalah? Ikut je lah kan? Nampak tak? Jadi bila kita duk bincang masalah ranting, sampai kesudah pun buang masa. Bincang masalah pokok dulu, lepas tu baru ranting. Dan kita rehat fikiran kita, rehat tenaga kita, rehat masa kita, jimatkan masa kita. Tapi kalau dia bincang masalah ranting, sampai bila pun tak selesai. Okay. Baca satu hadis ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, akan dibawa neraka pada hari itu, pada ketika itu, iaitu ketika di padang mahsyar. Jadi neraka ni akan diheret, dibawa di hadapan seluruh manusia ketika di padang mahsyar. Dan bagi neraka ada 70,000 tali untuk tarik. Okay. Dan setiap tali, ma'akul zaman, setiap tali penarik itu ada 70,000 malaikat yang menariknya. Beratnya neraka kan. So semuanya ada berapa ribu? 70,000 kali 70,000 berapa? 70,000 kali 70,000 berapa? Semuanya ada berapa malaikat yang menarik neraka yang sangat berat? 49 juta. 49 juta malaikat yang akan diperintahkan oleh Allah menarik
neraka untuk dipersembahkan di hadapan seluruh manusia di pada mahsyar. Kemudian setiap orang akan melintas neraka ni, diletakkan titian sirat atas dia untuk pergi ke syurga. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Betul, 149 juta. Betul. Bagus. Dia orang tua tu tanda dia dah tua lah. Orang tua dia pakai congak ya. Orang muda yang pakai kalkulator. So mana bagi orang tua ke orang muda? Orang tua lah bagi lagi kan, sebab fikiran dia bergerak kan. Ya Latif, Ya Allah selamatkanlah kami semua dan anak cucu kami daripada api neraka. Sebetapa berat dan besarnya makhluk yang bernama neraka ni ditarik, dan dia ada seorang meraung menjerit dan mengilai. Seorang neraka ni sangat menakutkan, seperti mana kita baca surah Al-Mulk. Dan dia makhluk lah, dia bernyawa kan? Dan dia menyeksa orang-orang yang di dalamnya. Dia sangat berat, sangat besar, ditarik oleh 149 juta malaikat. Hadis yang sahih. Semoga Allah SWT, saya sebut nanti sini kat tu. Okay, insya-Allah kita sambung lagi pada hadis yang ketiga. Sama-sama kita doakan selalu agar Allah SWT selamatkan kita semua, bukan daripada masuk neraka, daripada cium bau neraka. Bau neraka boleh dicium 70,000 jarak perjalanan. Jadi kita cium pun tak mau, combong pun tak mau, tak jauh kan. Apatah lagi walaiyazubillah masuk walaupun sekejap, walaiyazubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. اللهم أجرنا وأهلينا وذرياتنا وأبوينا من النار وأصحابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.